Kami hari ini nak bentangkan satu tajuk iaitu dalam penyiaran yang paling penting iaitu nilai-nilai murni dalam penyiaran dan peranannya dalam pendidikan masyarakat. Saksikan. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Suhaibah binti Sulbani. Nama matrik saya 17-F18F2081. Hari ini saya nak menerangkan apa itu penyiaran dan apa itu penyiaran dalam Islam. Penyiaran aktiviti memancarkan rancangan radio dan televisyen kepada khalayak di sekitar kawasan yang dapat diliputi oleh alat penerima siaran dengan menggunakan sistem analog, satelit atau kabel. Penyiaran Islam pula sesuatu aktiviti yang dipancarkan kepada khalayak berasaskan nilai-nilai keagamaan dan terjamin kebenarannya serta membawa keselamatan dalam dunia dan kehidupan akhirat. Dalam penyiaran juga ada konsep penyiaran. Penubuhan media penyiaran yang berkonsepkan Islam dilihat sebagai satu perubahan yang mengikut peredaran masa dan suatu masa kini. Konsep penyiaran Islam yang asas adalah bergantung kepada tasawur kemanusiaan yang dilihat dari perspektif Islam iaitu hubungan tiga segi antara Allah, manusia dan masyarakat. Seterusnya, apa itu nilai-nilai murni dalam penyiaran? Nilai-nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu atau manusia dalam hubungan dengan Allah, alam semula jadi dan sesama manusia sendiri. Contoh-contoh nilai murni dalam penyiaran ada 4. Yang pertama, bijaksana, hikmah. Kedua, keadilan, adalah menahan, ifah, dan akhir sekali keberanian sajaah. Saya nak menerangkan 4 contoh. Yang pertama, bijaksana, hikmah. Pengetahuan yang luas dan bijaksana dalam tindakan serta mengemukakan bukti yang sesuai. Yang kedua, keadilan adalah sesuatu perkara yang diletakkan di tempatnya yang sebenar mengikut syariat Islam. Yang ketiga, menahan, ifah. Menahan dan mengawal nafsu daripada perkara-perkara yang haram dan syubhah serta sentiasa tunduk kepada petunjuk syariat Islam. Okey, akhir sekali, keempat, keberanian. Sajaah, sanggup berjuang dengan penuh kesabaran, mempertahankan agama, diri, akal, keturunan, harta benda, negara dan maruah. Hai, Assalamualaikum. Okey, nama saya Nur Kamarina binti Zulkarnain. Nombor matrik kad saya adalah 17-S18F2075. Hari ini saya akan terangkan 2 perkara iaitu kepentingan nilai murni dan peranan penyiaran dalam Islam. Apa 2 perkara tu? Saya akan terangkan sebentar lagi. Jom. Kepentingan nilai murni adalah dapat mengelakkan tanggapan negatif terhadap agama Islam. Yang kedua, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang ketiga, mengajak penonton untuk menghayati mesej yang disampaikan. Okey, yang seterusnya adalah peranan penyiaran Islam. Yang pertama adalah memberi kefahaman tentang hakikat agama Islam dari segi kejahilan terhadap ajaran agama. Yang kedua, membentuk suasana media massa yang sesuai dengan tuntutan agama dan membentuk akhlak. Yang ketiga, menentang pengaruh fahaman kebenaran yang menjadi budaya zaman moden kini. Yang keempat, memperbaiki interaksi dengan komunikasi antara sesama manusia. Yang kelima, memperkukuhkan kecenderungan masyarakat Islam dalam pelaksanaan ibadah. Akhir sekali adalah menggunakan konsep keagamaan untuk meyakinkan masyarakat mengenai idea-idea baru dan isu-isu semasa. Nama saya ialah Nur Alia binti Rosman dan email saya ialah 17-18F2001 dan saya akan terangkan peranan utama penyiaran Islam di Malaysia. Penyiaran Islam yang berperanan sebagai ejen informasi musadik iaitu menjadi penghalang dalam mengakis maklumat yang sering disalah tafsirkan oleh pihak orientalis Barat dalam memutabalikkan fakta Islam kepada masyarakat. Oleh itu, tugas penyiaran Islam adalah sebagai ejen informasi dalam menyampaikan maklumat yang benar tentang Islam dan bertanggungjawab meningkatkan masyarakat tentang kefahaman Islam. Sebagai contoh, di media sosial, mereka mengalami
kecelaruan informasi berkenaan dengan Islam. So sebagai kita perlu memberikan maklumat yang disalah tafsir oleh mereka. Yang ketiga ialah Mujadid. Mujadid ialah penyiaran Islam yang peranan sebagai pembaru, iaitu penyebaran fahaman pembaruan yang akan memberi pemahaman dan pengajaran tentang amalan Islam. Selain itu, penyiaran Islam juga berperanan sebagai penyatu, iaitu muwahhid, yang mana harus mampu menjadi jambatan yang menyatupadukan umat Islam. Dalam keadaan masyarakat yang tidak bersatu padu, mereka ini mampu membina kembali hubungan di antara kedua belah pihak yang bertelagah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ruziani binti Rusman. Nombor kad matrik F2067. Saya ingin menerangkan tentang peranan mujahid dan ciri-ciri penyiaran. Penyiaran Islam berperanan sebagai pejuang atau mujahid, iaitu berjuang dan membela Islam lalui penyiaran dan bidang media lain. Pengamal bidang penyiaran dan media yang lain seharusnya bekerja keras membentuk pendapat umum yang mendorong tertegaknya nilai-nilai Islam. Ciri-ciri penyiaran adalah: yang pertama, menyokong wawasan negara; yang kedua, menghormati sensitiviti atau kepekaan rakyat; yang ketiga, memaparkan keindahan dan kemajuan negara; yang keempat, menggambarkan masyarakat berbilang kaum; yang kelima, mengutamakan aktiviti dan pemaparan fakta. Assalamualaikum, nama saya Nur Suhaida binti Muhammad Ismail. Nombor matrik saya 17-DHF2053. Assalamualaikum, hari ini saya akan jelaskan tentang bentuk-bentuk penyiaran. Bentuk-bentuk penyiaran ada 3. Antaranya ialah media cetak. Media cetak merupakan alat dan saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan atau terbitan objek fizikal seperti akhbar, buku, risalah, komik dan lain-lain. Dan yang kedua, media elektronik. Media elektronik merupakan salah satu media penyiaran yang berfungsi sebagai alat atau saluran komunikasi yang berupa alat-alat elektronik moden seperti radio, TV dan lain-lain. Dan seterusnya, media massa. Media massa dari segi bahasa bermaksud alat atau perantara komunikasi, iaitu perhubungan yang digunakan dalam penyampaian pesanan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan mekanisme seperti surat khabar, filem, radio dan televisyen. Dan seterusnya ialah contoh bentuk penyiaran. Salah satunya ialah media massa. Media massa contohnya seperti surat khabar. Surat khabar ialah media cetak yang terbit secara harian atau mingguan. Tulisannya dalam bentuk laporan, berita dan artikel. Informasi yang disajikan mengikut kefahaman penulis dan editor. Kelebihannya ialah harganya murah dan mudah dibawa dan disimpan. Tetapi terdapat juga kelemahannya seperti ialah tempoh kegunaannya adalah singkat. Penyajian gambar kurang menarik dan terhad kepada pengguna yang mampu membaca sahaja. Media massa contoh yang lain ialah majalah. Majalah ialah media yang digunakan untuk menyampaikan maklumat secara bertema. Majalah biasanya diterbitkan secara tahunan dan bulanan, mampu menyajikan informasi dengan perbahasan dari pelbagai sisi, tetapi terdapat juga kelemahannya. Kelemahannya ialah kesukaran untuk menemui pembaca yang berlainan latar belakang kerana harganya yang mahal dan dijual di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Dan yang seterusnya, contoh yang seterusnya ialah bentuk penyiaran seperti media elektronik adalah salah satunya ialah radio. Radio ialah maklumat yang disampaikan bercorak setempat, penyampaian dan penyiaran dalam bentuk bunyi. Jarak jangkauan yang luas, bercorak setempat atau tempatan kerana jarak gelombang radio agak terbatas. Contoh radio seperti radio Era FM, Hit Radio, Sinar FM dan seterusnya dan lain-lain. Media elektronik yang lain seperti televisyen. Televisyen ialah jumlah penonton yang ramai dan wujud kepelbagaian dalam penyiaran, mempunyai elemen-elemen yang bergabung dalam penyampaian dan penyiaran, dan juga jarak jangkauan yang luas seperti TV3, TV1, TV2 dan Astro. Sekian pada saya. Pasangan warga emas uzur di Rancangan Kemajuan Tanah Kesedar Paluh 1 Gomusang Kelantan
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan lebat dan ribut petir yang melanda kebanyakan kawasan pantai barat Semenanjung bukan perkara luar biasa atau cuaca ekstrim. 东京奥运会在新冠疫情阴影依然笼罩的情况下，昨天迎来倒数100天。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrom. Seorang pembantu kedai makan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keroh atas tuduhan membunuh dengan membuang bayi lelaki yang dilahirkan oleh teman wanitanya hujung bulan lalu. Ikan besar sikit you, kalau ikan kecil sikit I, you and I. Okey, ni apa nama Sumaya boleh tak hang ajak Mak Adam ni dengan Rina Diana ni siang ikan, boleh tak? Ya. Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi Boleh main kuling, kita boleh face to face. InsyaAllah, boleh. Kita akan pergi sana insya-Allah. Kemungkinan lepas Ramadan lah kalau ada masa, kalau boleh rentas negara, kita Negara. minta maaf Sumaya, negeri, tapi kita siang ikan waktu siang, boleh?